Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Fizah untuk kita teruskan lagi tajuk kita yang berikutnya 5.2 pewarisan. Okey, sebelum kita teruskan, cuba Kristina perhatikan di kalangan adik-beradik Kristina. Adakah ketinggian mereka semuanya sama? Adakah warna kulit mereka sama? Okey, pastinya terdapat walau sedikit perbezaan di kalangan adik-beradik. Dan inilah yang akan kita bincangkan dalam topik pewarisan pada hari ini. Okey, sebelum itu kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pewarisan. Pewarisan ialah pemindahan ciri daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Contoh daripada ibu bapa kepada anak-anak kepada kita ataupun daripada nenek kepada cucu. Okey. Berkaitan dengan pemindahan ciri, apa pula yang dimaksudkan dengan ciri? Ciri ialah faktor yang diwariskan. Contoh ciri-ciri fizikal yang kita boleh nampak contohnya warna mata, jenis cuping telinga, kumpulan darah dan juga jenis rambut dan juga contoh-contoh yang lain. Okey. Ini adalah gambar-gambar antara ciri-ciri yang diwariskan daripada ibu bapa kepada anak contohnya. Contoh berkaitan dengan jenis cuping telinga, kumpulan darah, warna, anak mata dan juga dari segi jenis rambut. Semua ni berlaku pewarisan. Okey, kita berjumpa lagi sekali berkaitan dengan gen. Gen ialah bahagian ataupun segmen pada DNA yang menentukan ciri-ciri individu. Jika kita lihat pada gambar ni, terdapat banyak gen yang akan membentuk DNA. Itu yang dimaksudkan dengan gen ialah bahagian ataupun segmen pada DNA. Banyak gen nanti akan membentuk DNA dan segmen DNA inilah yang akan menentukan ciri-ciri bagi individu. Okey, kemudian alel. Alel ialah gen yang berada pada lokus gen atau kedudukan gen yang tetap pada kromosom. Contohnya, ini adalah kromosom A. Ini adalah kromosom B. Okey. Kedua-dua kromosom ini akan membentuk kromosom homolog yang kita dah belajar sebelum ni. Kromosom A, kromosom B, okey, dipanggil sebagai kromosom homolog. Okey, cuba anda perhatikan ada huruf A besar di sini dan huruf A kecil di sini. Berada pada lokasi yang sama. Berada pada kedudukan yang sama. Jadi, A besar dan A kecil ini kita panggilnya sebagai alel. Okey, so apa itu alel? Gen. Gen apa? Gen yang berada pada lokasi ataupun kedudukan yang sama. So, itu adalah alel. Alel A besar dan juga alel A kecil. Okay. Dan alel ini boleh mengawal sesuatu ciri dan boleh berbentuk sama ada alel dominan ataupun alel resesif. Okey, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan alel dominan dan alel resesif. Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Maksudnya, bila alel dominan ni seolah-olah macam gen yang kuat. Dan alel resesif ini ialah gen yang lemah. So, alel dominan yang kuat ini akan mempamerkan cirinya dan menutupi kesan alel resesif. Kita tak nampak yang lemah, kita nampak yang kuat. So, itu adalah alel dominan. Dia akan mempamerkan ciri dia. Kita akan nampak ciri tersebut. Manakala alel resesif hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila yang dominan tidak hadir. Tiada yang dominan, tiada yang kuat, baru kita nampak ciri yang resesif. So, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Kedua-duanya resesif, tiada dominan, maka kita akan nampak ciri resesif tersebut. Okey, alel dominan biasanya kita wakilkan dengan huruf besar. Manakala alel resesif kita wakilkan dengan huruf kecil. Apa-apa huruf? Contohnya, bagi ciri ketinggian, T besar mewakili tinggi dan T kecil mewakili rendah. Ini adalah dominan, yang besar ni adalah dominan dan yang kecil ini adalah resesif. Okey, ini contoh alel dominan dan alel resesif yang terdapat pada kromosom. So, kita perhatikan dekat sini seperti yang cikgu katakan tadi, apabila berada pada kedudukan yang sama, gen yang berada pada kedudukan yang sama, lokasi yang sama, kita panggilnya sebagai alel. Okey, jadi ada alel untuk warna mata, jenis darah, warna rambut dan juga jenis rambut. Okey, bila adik-adik perhatikan berada pada kedudukan yang sama. Okey, ada huruf besar dan huruf kecil. Contohnya jenis rambut ada di besar dan juga di kecil. Bermaksud di besar ni adalah alel dominan dan di kecil adalah alel resesif bagi jenis rambut.
Sama juga dengan warna rambut. C besar ini adalah alel dominan bagi warna rambut, manakala C kecil adalah alel resesif bagi warna rambut. Okey, daripada alel dominan dan alel resesif tadi akan menentukan trait dominan dan trait resesif. Ciri dominan dan ciri yang resesif. Antara trait dominan ialah, antara sifat yang dominan ialah boleh menggulung lidah, rambut berwarna hitam dan cuping telinga bebas. Manakala trait resesif adalah tidak boleh menggulung lidah, rambut berwarna perang muda dan cuping telinga berlekap. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk berkaitan dengan mekanisme pewarisan. Okey, bab 5 kita belajar berkaitan dengan genetik. Bila kita sebut berkaitan genetik, genetik ialah bidang kajian berkaitan dengan pewarisan. Genetik ialah pewarisan. Dipelopori oleh Gregor Mendel. Okey, Gregor Mendel ni dikenali sebagai bapa genetik sebab beliau yang memperkenalkan kajian berkaitan dengan pewarisan, berkaitan dengan genetik ini. Dan Mendel telah pun menggunakan pokok kacampi berbaka tulen dalam eksperimen beliau tentang kecukan monohybrid. Okay, Mendel ni banyak membuat kajian berkaitan dengan pewarisan dan dia menggunakan pokok kacang pi berbaka tulen dalam semua eksperimennya berkaitan dengan pewarisan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kecukan monohybrid. Okey, kecukan monohybrid dia melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa. Maksudnya Mendel dia nak buat kajian satu ciri sahaja. Contohnya, dia nak buat kajian berkaitan dengan ketinggian pokok. Sama ada pokok tu tinggi ataupun pokok tu rendah. Itu adalah kecukan monohybrid. Ataupun mungkin dia nak buat kajian dari segi bentuk biji kacang tadi sama ada berbentuk bulat atau berbentuk leper. Maksudnya di sini kecukan monohybrid adalah kajian tentang satu ciri sahaja. Apa-apa cirilah yang bersesuaian dengan pokok kacang pi tadi. Okey, jadi Mendel telah pun membuat kecukan antara pokok kacang pi tinggi dengan pokok kacang pi kerdil yang berbaka tulen. Kedua-dua ni berbaka tulen. Dikacukkan antara pokok pi tinggi dengan pokok kacang pi yang kerdil. Okey, dan perlu adik-adik tahu di sini, pokok tinggi adalah dominan. So kita tulis di sini ialah T besar. Sebab dia pokok tinggi berbaka tulen. So T besar. Dominan lah ni maksudnya. Okey, dan pokok kerdil berbaka tulen genotipnya T kecil. Ini adalah resesif. T besar tinggi adalah dominan. T kecil adalah resesif. Okey, kerdil lah ni. Okey, dan apabila Mendel membuat kacukan antara pokok kacang pi tinggi berbaka tulen dengan pokok kacang pi kerdil berbaka tulen, kita akan tengok apa yang berlaku, apa yang terhasil. Okey, ini adalah fenotip induk. Fenotip bermaksud ciri-ciri fizikal yang kita nampak. So, kita nampak kacang pi tinggi, kita nampak kacang pi tu kerdil. Okey, itu adalah fenotip yang dimaksudkan dengan fenotip. Kemudian genotip. Genotip ialah komposisi gen. Komposisi gen. Biasanya kita wakilkan dengan huruf, sama ada huruf besar ataupun huruf kecil. Pokok kacang pi tinggi tadi, ini adalah dominan. Jadi kita tulis di sini T besar. Yang ini pokok kacang pi kerdil, ini adalah resesif. Kita wakilkan dengan T kecil. Okey, genotip induk ialah komposisi gen. T besar kita kacukkan dengan T kecil. Okey, kemudian peringkat berikutnya mesti berlaku proses meiosis. Yang kita dah belajar sebelum ni. Apa fungsi meiosis? Untuk menghasilkan gamet. Sebab yang berikutnya ialah gamet. Untuk menghasilkan gamet, berlaku pembahagian di sini akan menghasilkan dua gamet T besar. Yang ni pun sama, daripada T kecil akan menghasilkan dua gamet T kecil. Yang ni T besar, yang ni T kecil. Okey. Berlaku persenyawaan untuk menghasilkan anak. Yang atas ni adalah induk. Yang bawah ni adalah anak selepas berlaku kacukan. Okey, macam mana kita nak buat kacukan? Okey. Perhatikan betul-betul ya. Gamet yang pertama 1, gamet yang kedua, gamet yang ketiga, gamet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okey, macam mana cara untuk kita buat kacukan ni? Yang pertama, kita kacukkan dengan yang ketiga. 1, 3.
So, kita dapat dekat sini T besar, T kecil. Okey, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey. Jadi 1, 3 tadi kita dapat T besar, T kecil. 1, 4 kita dapat T besar, T kecil. 2, 3 kita dapat T besar, T kecil. Dan 2, 4 kita dapat T besar, T kecil. Itu adalah genotip anak. Kandungan gen bagi anak. Komposisi gen bagi anak. Okey, jadi apa fenotip anak yang terhasil? Fenotip adalah fizikal yang kita nampak. Rupa ciri fizikal yang kita nampak. So, bila ada T besar, T kecil, bermaksud anak tadi adalah tinggi. Yang ini pun tinggi, yang ketiga pun tinggi, yang keempat pun tinggi. Bermaksud semua anak yang terhasil adalah tinggi. Berikutnya, masih lagi kita buat kacukan yang sama, tapi kita tukar genotip induknya. Kalau tadi T besar, kita kacukkan dengan T kecil, T kecil. Okey, sekarang kita tukar. Sebab kacukan ni kita boleh buat pelbagai. Okey, kita tukar T besar, T kecil. Kita kacukkan dengan T besar, T kecil. Kedua-duanya masih lagi tinggi. Yang berbeza adalah genotip, kandungan gen dia. Okey, juga masih berlaku proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Okey, so terhasillah dekat sini gametnya T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, kita crosskan 1, 3, T besar, 1, 4, T besar, T kecil. 2, 3, T besar, T kecil. Dan 2, 4. Kita dapat T kecil, T kecil. Genotip anaknya. Jadi, fenotip anaknya apa? Lagi sekali, fenotip tu adalah ciri-ciri fizikal yang kita nampak. So, T besar kita akan dapat tinggi. Yang ini pun tinggi, yang ini pun tinggi. Kecuali yang terakhir, T kecil. Kedua-duanya adalah resesif, maka anak yang terhasil dekat sini adalah kerdil. Okey, kita ambil ciri yang lain. Yang tadi lebih kepada kacukan Mendel menggunakan pokok kacang pi. Kita boleh gunakan juga cara yang sama untuk buat kacukan pada manusia. Okey, contohnya bapa boleh menggulung lidah berkahwin dengan ibu yang tidak boleh menggulung lidah. Kita ambil genotip induknya, bapa ni B besar. Dan ibu yang resesif tadi B kecil. Berkahwin. B besar berkahwin dengan B kecil. Masih lagi proses yang sama berlaku meiosis menghasilkan B besar gametnya. B kecil bagi ibu. Okey, dan kita buat kacukan masih lagi formula yang sama. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Dari 1 dan 3 kita akan dapat B besar, B kecil. 1, 4 pun sama B besar, B kecil. 2, 3 B besar, B kecil. Dan 2, 4 juga B besar, B kecil. Genotip anaknya bermaksud semua anak yang terhasil boleh menggulung lidah. Okey, kita teruskan lagi. Untuk menentukan jantina anak. Bagaimanakah cara untuk kita menentukan jantina anak? Okey, seorang lelaki dan seorang perempuan mempunyai 46 kromosom. 46 kromosom. Okey, jika adik-adik perhatikan pada karyotip lelaki ni. Okey, daripada pasangan kromosom pertama hingga kromosom ke-22. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Kita panggil sebagai autosom. Pasangan nombor 1 hingga 22. Bermaksud ada 44 kromosom lah. 44 autosom. Dicampur dengan 2 yang terakhir ini, yang ni dipanggil sebagai kromosom seks. Kromosom seks. Okey, jadi pada lelaki, kromosom seksnya ialah X dan Y. Manakala pada perempuan, kromosom seksnya adalah XX. Okey, jadi perempuan, kita tahu bilangan kromosom lelaki dan perempuan 46. Jadi, bagi perempuan ada 44 dan juga XX, kromosom seksnya. Lelaki juga 46. 44 plus XY, kromosom seksnya adalah XY. Berlaku proses meiosis. Meiosis akan menghasilkan sel anak yang mempunyai separuh bilangan kromosom daripada sel induk. Sebab itulah dalam ovum cuma mempunyai separuh daripada bilangan yang sebenar.
separuh daripada yang induk. 44 plus XX, so separuhnya ialah 22 plus X. Okey, lelaki 44 XY bermaksud separuh daripada 44 plus XY tadi sama ada sperma itu tadi kromosomnya 22 plus X ataupun 22 plus Y. Okey, bapa. Okey, kita nak tengok macam mana pewarisan anak tu berlaku. Okey, bapa genotipnya ataupun kromosomnya kita tahu 44 plus XY. Dan ibu 44 plus XX. Perempuan mesti ada XX. Lelaki mesti ada XY. Berlaku proses meiosis. Meiosis ni penting sebab kita nak hasilkan gamet. So, gamet yang terhasil bagi bapa lelaki ataupun sperma tadi, kandungan genotipnya, kandungan kromosomnya ialah 22 plus X. 22 plus X. 22 plus Y. Yang ini XY, 22 plus X dan 22 plus Y. Okey, ibu tadi 44 plus XX. Okey, berlaku juga meiosis. So, ovum yang terhasil 22X, 22 plus X. Okey, masih lagi, maka berlakulah persenyawaan. Kita nak kacukkan macam mana? Formula yang sama, 1314, 2324. Okey, 13, 22X yang ni kita kacukkan dengan 22X yang ini. So, akan dapat 44 plus XX. Sama juga yang pertama dengan yang keempat, 22X, 22X, so 44XX. 22Y dengan 22X, so akan dapat 44XY. Dan yang terakhir, 24, 22Y, 22X, so kita akan dapat 44 plus XY. Jadi, jantina anak yang akan kita peroleh ialah bila ada XX dekat sini, automatik ini adalah perempuan, ini pun perempuan, XY ini adalah lelaki, dan yang terakhir XY juga lelaki. Jadi, kebarangkalian untuk mendapatkan anak jantina lelaki adalah sama, iaitu 50%. Sama saja kebarangkalian untuk mendapatkan anak lelaki ataupun anak perempuan. Itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk cikgu menghasilkan lebih banyak video yang bermanfaat untuk anda semua. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.